wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang yang, yakni perkara yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 11 perkara. Dan barang yang, yakni perkara yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 11 perkara. Jadi terdahulu barang yang haram atas orang yang berhadas kecil 4 perkara. Disusuli pula barang yang haram atas orang junub 6 perkara. Sekarang barang yang haram atas orang haid dan nifas 11 perkara. 4 perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil diharamkan juga bagi orang yang berjunub dan haid nifas. Kemudian 6 perkara yang diharamkan ke atas orang yang berjunub diharamkan juga atas orang haid dan nifas. Jadi bezanya antara orang haid dan nifas dengan orang berjunub ni tambahan dia lah. Kalau orang berjunub diharamkan 6 perkara, orang haid nifas 11 perkara, maknanya orang haid dan nifas lagi tambahan 5 perkara. Tambahan daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub. Cuma dia bilang balik je lah. Hak 6 perkara yang diharamkan atas orang berjunub, ulang balik diharamkan juga atas orang haid dan nifas. Hak sama je lah pada ni. Kemudian kita hak minggu lepasnya, yang ke-6 daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub adalah berhenti di dalam masjid. Diharamkan atas orang yang berjunub, tadilah diharamkan juga atas orang yang haid dan nifas. Haram berhenti di dalam masjid. Kemudian kita mengelepas cerita dah perbezaan antara masjid dengan surau dalam mazhab Syafi'i kita. Masjid dengan musalla dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi, tiap-tiap bangunan yang dijadikan untuk sembahyang hukumnya adalah masjid. Itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i kita walaupun bangunan tu memanglah dijadikan tujuannya untuk mendirikan sembahyang, tetapi tidak diniatkan sebagai masjid, tidak dihukumkan masjid, hanya dihukumkan surau musalla sahaja. Jadi masjid dengan surau musalla ni bukan atas panggilan kampung, bukan. Memang hukum dia gitu. Faham tak ni? Bukan kerana panggilan kampung. Orang kampung tempat Jumaat panggil masjid, tempat tidak Jumaat dia panggil surau. Tidak, bukan kerana Jumaat. Sebab masjid lama yang sudah tidak didirikan Jumaat masjid juga, tak panggil surau masjid. Masjid lama ni Duyang Burung masjid, bukan surau. Dia masjid dengan Jumaat dia tidak berkait.
surau sekalipun, bangunan siwik sekalipun, balaraya sekalipun boleh buat Jumaat walaupun bukan masjid. Faham tak ni? Dia cuma kalau masjid itu didirikan Jumaat, dia panggil masjid jami'. Masjid yang tidak didirikan Jumaat dia panggil masjid jelah. Faham tak ni? Bukan masjid surau ni hanya panggilan kampung, bukan. Memang hukumnya berbeza dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian apabila tempat tu masjid, dia ada hukum hakam masjid pula. Kalau surau ni dia umpama bangunan-bangunan lain je lah. Bangunan tempat orang awam, tempat orang ramai-ramai, kita kena jaga lah, sebab itu untuk orang ramai. Kita jangan buat perkara yang menyebabkan orang ramai tak boleh nak guna tempat tu. Tapi adakah kena jaga surau ni seperti masjid? Tidak. Hukumnya tidak sama. Masjid ada hukum dia lah. Sekarang ni kita bicara bab perkara yang diharamkan atas orang berjunub, sama juga atas rahid dan nifas. Hukumnya apa? Haram berhenti di dalam masjid. Surau tidak haram. Dia tak sama hukum. Masjid yang dia haramkan sebagaimana dalam hadis, fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku menghalalkan akan masjid bagi orang yang haid, dan juga tidak aku menghalalkan masjid bagi orang yang berjunub. Itu masjid, dia ada hukum dia. Kalau kita buka dalam fiqh Islami wa adillatuh, di dalam tu ada bicara berkaitan dengan masjid, tapi di juzuk yang pertama lagi. Dalam fiqh Islami wa adillatuh didatangkan 33 hukum yang berkait dengan masjid. Yang mana 33 hukum yang berkait dengan masjid ni diambil daripada kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. 33 hukum berkait dengan masjid. Apa hukum berkaitan dengan jual beli di dalam masjid? Apakah hukum tidur di dalam masjid? Ni dia banyak bicara berkaitan dengan hukum. Hukum dalam masjid. Jual beli dalam masjid, mazhab Hanafi Maliki makruh, mazhab Hambali haram serta tidak sah. Tu contohnya lah. Apakah hukum tidur dalam masjid? Mazhab Syafi'i kita harus. Kenapa? Kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidur dalam masjid. Kemudian ashabus suffah, sahabat-sahabat yang duduk di serambi masjid Nabi tu, hak masyhurnya nenek Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidur dalam masjid. Tapi kalau mazhab Hanafi kata makruh tidur dalam masjid, melainkan orang yang musafir bolehlah nak tidur dalam masjid, ataupun orang yang nak iktikaf bolehlah tidur dalam masjid. Ni dia panjang bicara berkaitan dengan hukum hakam di dalam masjid. Tapi yang kita bicara ni berkaitan dengan haram orang yang berjunub, orang haid dan nifas berhenti di dalam masjid, tu hukum dia. Musolah tak haram. Kemudian kalaulah dalam masjid tu kita jumpa najis dalam masjid, kita wajib segera keluarkan najis tu daripada masjid. Wajib segera keluarkan najis tu daripada masjid. Faham tak ni? Kita tengok tahi cicak. Dulu apa tahi cicak, dia ada untuk siok ke apa? Untuk siok, hok jaga kebersihan masjid lah. Untuk siok. Kita wajib keluarkan segera daripada masjid. Kita ambil, orang sekarang ni kan dia ambil penyapu kecil tu kau. Dia ambil penyapu kecil, disapu. Tapi jangan tinggalkan tahi cicak dalam penyapu kecil tu. Masa lagi tinggal dalam masjid, haram hukumnya masa lagi dalam masjid. Walaupun sudah duduk dalam bekas dia tu, dalam bekas penyapu kecil tu lah, masih lagi haram. Ini hukum hakam masjid. Kalau mazhab Syafi'i pula, bangkai binatang halus hukumnya najis. Kita katok nyamuk mati, bangkai, wajib segera kita keluarkan daripada masjid.
Apa dah ni? Kita katok nyamuk mapuh, kita pun letak depan dulu. Nantilah sudah kuliah maghrib tu kita akan buang lah. Kita katok seekor, kita letak depan. Haram sebab itu najis. Kita buat dalam poket kita, haram juga sebab masa lagi duduk dalam masjid. Lepas tu mana? Segera awak keluar. Ni payahlah. Kalau zaman dulu tak apalah, masjid tu papan. Katok nyamuk seekor mapuh, kita pun buang kot celah latar. Senang je dah. Kalau zaman dulu. Sebab masjidnya papan, latarnya berlubang. Kita katok nyamuk, bangkai, najis, kita pun segera buang kot celah latar. Sekarang macam mana? Tu saya kata hambak-hambak je, lagi. Tak usah duk isap darah. Gitu je. Nyamuk pun pelik orang masjid ni, baik sungguh lah. Kalau kita pak lain ni gigi dia kata orang masjid dah ambak gitu je. Bahaya orang masjid. Kadang-kadang orang masjid sendiri dia spray seremuk ke apa ke, semut ada spray bangkai, lepas tu dibiarkan saja. Jangan, najis. Melainkan pakai pandangan yang menyatakan bahawa bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Gitu je lah. Ada ni. Kalau bab masjid, panjang lah kira hukum hakam dia. Ada ni. Masjid tempat yang disunatkan iktikaf, disunatkan semai sunat tahiyatul masjid. Ni so adapun surau tidak boleh niat iktikaf, tidak boleh semai sunat tahiyatul masjid, tapi nak jaga dia mudah sikit. Kita nak program besar-besar pun orang perempuan uzur boleh masuk duduk sama. Dia ada keluasan kat tu pula. Ada ni. Dah tidak ada semai sunat tahiyatul masjid. Kita ada semai sunat wudu. Kita ada semai sunat mutlak. Banyak semai sunatnya. Ada ni. Tapi kalau masjid kena jaga hukum hakam dia. Jadi mazhab Syafi'i kita masjid lain, surau lain. Ini kita bicara berkaitan dengan hukum orang berjunub, orang haid nifas haram berhenti di dalam masjid. Adapun hak ni saya biasa sebutlah. Sebab masa saya budak-budak dahulu, saya biasa dengar orang tua-tua kata bercakap di dalam masjid amal ibadah 40 hari tidak diterima. Bisa dengar tak? Ini dalam kitab fiqh Islami tadi diharuskan bercakap perkara dunia di dalam masjid. Diharuskan percakapan yang bukan haram lah. Ada ni. Saya mengaji dengan almarhum Baba Najimuddinnya, ada pun kata amal ibadah tidak diterima selama 40 hari. Dia kata ada hadis, itu hadis maudhu', itu palsu, bukan. Sebab apa? Sebab didatangkan hadis hak sahabat bercakap dalam masjid perkara dunia hak berlaku pada masa dahulu, pada masa belum Islam lah. Bila bercakap ni, maka sahabat ni ketawa. Mungkin adalah cerita-cerita lama lucu, sahabat ni ketawa. Nabi tak larang pun sahabat tu bercakap perkara dunia lah tu, perkara cerita-cerita lama je. Nabi tak larang. Sahabat ketawa, Nabi pun tak larang. Nabi senyum sekali. Nabi tabassum, Nabi senyum. Nabi tak pernah ketawa, Nabi senyum. Tapi nak cerita-cerita Nabi tidak larang. Itu dalil bahawa dibenarkan. Dah kata amal ibadah 40 hari tidak diterima oleh Allah, itu maudhu' tu. Tapi bukan suruh bercakap perkara dunia dalam masjid. Faham tak ni? Tambahan pula, kalaulah kebetulan orang sedang sembahyang, ganggu sembahyang, hukum lain pula. Bukan kita yang salah faham ni, masjid tempat cakap ni. Bukan. Kita bukan kata dalam masjid, di mana-mana pun kita nak bercakap perkara yang kebaikan berlaku. Bukan kata dalam masjid bercakap hak kebaikan saja, di mana-mana pun. Kita dituntut bercakap benda yang baik-baik je. Ada ni. Itu hak berkait dengan hukum masjid.
Kemudian nak tambah sedikit lagi, diharamkan berhenti dalam masjid ni, diharamkan atas orang junub yang Islam. Ada pun orang kafir, tu tidak diharamkan. Orang kafir pasti dia berjunub. Orang kafir pasti dia berjunub. Dia mandi wajib pun tidak sah. Hadas janabah dia tidak terangkat. Orang kafir dia berjunub. Dia tahu orang Islam berjunub ni kena mandi wajib. Dia pun tahulah mandi wajib tu niat macam mana. Dia pun mandi wajib juga. Dia orang kafir ni, dia pun niat mandi wajib dan dia meratai air pada sekalian anggota dia. Tak sah juga. Sebab dia kafir. Ibadah yang terhenti sahnya atas niat, orang kafir bukan ahli bagi niat. Maka orang kafir itu tidak sah. Maknanya orang kafir itu kekal berjunub. Dan macam mana orang kafir berjunub? Tidak diharamkan berhenti dalam masjid. Itu kita bicara berkaitan dengan orang kafir yang berjunub tidak diharamkan membaca Al-Quran. Hak haram membaca Al-Quran adalah orang Islam yang berjunub. Orang Islam yang haid nifas haram membaca Al-Quran. Orang kafir tidak diharamkan membaca Al-Quran. Orang kafir itu berjunub. Memang orang kafir itu pasti berjunub. Tidak diharamkan membaca Al-Quran. Ada ni. Kan orang kafir dia baca Al-Quran kan. Jadi buat isu. Mana boleh orang kafir membaca Al-Quran? Tambahan pula dia berjunub. Mana boleh orang kafir masuk masjid? Tambahan pula pasti dia berjunub. Ni orang jahil belaka ni cakap ni. Orang agama berdiam diri. Mana mungkin dia baca Al-Quran, dia tidak beriman. Jadi kafir nak baca Al-Quran macam mana? Cuma dia ambil ayat-ayat tertentu saja. Yang kitanya orang Islam yang pandang ngaji Quran, kita tu kena beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Orang kafir tu memang dia ambil sebahagian ayat sesuai dengan dia. Dia tidak beriman. Dan dia kafir beriman kat mana? Kita orang Islam ni baca Quran, cium Quran, buku Quran atas kepala, menghormati Quran, beriman dengan sekalian ayat Al-Quran. Tu kita orang Islam ni. Orang kafir memang tidak beriman. Dia baca Quran tidak dilarang. Dia memperolok-olokkan. Orang Islam kalau memperolok-olokkan Quran, kita kena larang. Orang-orang Arab, Kristian, dia kalau berceramah banyak menggunakan ayat Al-Quran sebagai panduan. Diharamkan? Tidak. Jadi orang kafir tadi berjunub. Memang orang kafir itu berjunub. Tidak diharamkan baca Al-Quran. Dan tidak diharamkan kita mengajar orang kafir itu dengan membaca Al-Quran. Dahulu ada orang Sabah ke Saud gitu dia pandai dia ngaji Al-Quran, kemudian barulah masuk Islam. Tapi Quran tak boleh dia pegang lah. Quran tak boleh pegang lah dianya. Okeylah macam mana pun cara tafsir ke apa ke, tapi nak ceritanya orang kafir ni siapa ke pandang ngaji Quran dulu, boleh dia masuk Islam, dia duduk pondok pasir tumbuh. Pada ni memang ada. Kalau sekolah-sekolah orang kafir nak masuk kelas pengajian agama, tak ada masalah dia masuk. Ada orang kafir pandai baca Fatihah. Ada kafir pandai baca Fatihah. Siapa yang ajar? Orang Islam yang ajar. Boleh ke ajar? Boleh. Lepas tu nanti dia baca? Boleh. Tidak diharamkan orang kafir yang pasti berjunub membaca Al-Quran. Hak kecoh tu, hak tu saja je. Saja. Duduk berhenti dalam masjid. Lepas tu bagi tazkirah pula dalam masjid. Dia kata bagi tazkirah. Lepas tu saja je tu. Lepas tu saja je. Saja nak buat isu saja. Pada ni. Tak salah pun kafir belajar Al-Quran. Di sekolah-sekolah pun kafir belajar Al-Quran. Tapi orang kafir tu berjunuk ke tak? Memang dia berjunuk. Ni sama juga. Orang kafir
tidak diharamkan masuk masjid, memang kafir itu berjunuk. Ini saya ada catatan sedikit dalam kitab Sabila. Kalau kita Arab memang nyatalah. Kita Arabnya haram wa muksu muslimin. Haram berhenti oleh orang Islam di dalam masjid. Muksu muslim. Orang Islam je haram berhenti dalam masjid. Orang Islam yang berjunuk haram berhenti dalam masjid. Orang Islam. Kafir tidak dilarang. Dalam kitab-kitab Arab. Ini yang saya baca dalam kitab Sabila. Kitab Sabila. Dan haram pula atas orang yang junub yang Islam lagi baligh berhenti di dalam masjid. Orang junub yang Islam lagi baligh haram berhenti dalam masjid. Satunya orang berjunuk yang Islam haram. Lepas tu orang berjunuk yang baligh haram. Dah kanak-kanak ada ke berjunuk? Kanak-kanak disetubuhi berjunuklah kanak-kanak tu. Ataupun dia menyetubuhi berjunuklah kanak-kanak tu. Faham tak ni? Tapi tidak diharamkan masuk dalam masjid. Tidak diharamkan masuk di dalam masjid. Ni cerita orang yang junuk yang Islam. Kemudian disambung di bawah tu, adapun jika yang junub itu kafir, maka tiadalah haram atas mereka itu berhenti di dalam masjid. Tapi tidak diharamkan berhenti dalam masjid ni ada syarat. Dengan syarat jika memberi izin akan dia oleh orang Islam yang mukallaf. Kafir tak boleh suka-suka masuk masjid, melainkan diizinkan oleh orang Islam yang mukallaf. Masuklah kamu dalam masjid. Bahkan kalau diizinkan tidur, boleh mereka tidur dalam masjid. Orang kafir yang pasti berjunub tidak diharamkan. Adapun perempuan kafirah, inilah kitab Sabila. Adapun perempuan kafirah, perempuan kafir, jika ada haid atau nifas dan tiada ditakuti ia akan titik darahnya, maka tiada ditegahkan dia daripada masuk dalam masjid dan berhenti dalam masjid, dengan syarat jika ada baginya hajah syariah pada masuk itu. Jika tiada hajah syariah, maka ditegah akan dia. Ini pandangan Syekh Ramli. Adapun pandangan Ibnu Hajar, perempuan kafirah yang haid dan nifas, itu ditegah daripada masuk masjid. Yang tidak ditegahnya hanyalah kafir yang berjunub. Kafir yang berjunub ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi kalau perempuan kafir tu haid nifas, itu dilarang, tidak dibenarkan. Itu pandangan Syekh Ramli. Pandangan Ibnu Hajar, pandangan Syekh Ramli, kafir haid nifas pun kalau ada hajat syariah, dia masuk nak belajar bab agama ke contohnya, okey, masuklah. Janji boleh bagi jaminan haid nifas dia tidak mengotori masjid. Kalau ada hajat syariah, macam dia nak belajar agama lah, dia nak belajar agama tapi tak masuk Islam lagi, nak pergi faham dulu, maka dibenarkan orang perempuan kafir yang sedang haid dan nifas berhenti dalam masjid. Atau ada khilaf lah antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar. Adapun kafir yang berjunub, sama ada lelaki ke perempuan ke, itu tidak diharamkan berhenti dalam masjid, tapi dengan syarat diizin oleh orang Islam. Sehingga kan kalau kata nak tidur pun juga dibenarkan. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, hak tidak dibenarkan masuk masjid dalam kafir ni hanyalah Masjidil Haram dan tanah haram Mekah. Itu tidak dibenarkan. Kemudian kalaulah mazhab Hambali, dia memang tidak membenarkan orang kafir masuk masjid. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i memang
dibenarkan. Boleh kita membenarkan. Faham tak ni? Dia sebenarnya kafir masuk masjid ni pelik apa? Hak ialah tempat oleh pelancong-pelancong tekan masjid-masjid utama, masjid negara apa semua. Ialah dia tidak benarkan masuk ruang utama solat. Pun kadang-kadang kalau marah besar masuk ruang utama solat. Walaupun tidak benarkan masuk ruang utama solat, itu kata boleh masuk mana-mana ruang masjid tapi dengan syarat keizinan daripada orang Islam yang mukallaf. Tiba-tiba pihak berkuasa tidak membenarkan ruang utama, tapi di sisi-sisi dibenarkan. Okeylah, walaupun di sisi-sisi itu masjid juga, bukan ruang utama solat saja masjid. Ke masjid negara tu contohnya hanya di ruang utama solat je masjid, di tepi-tepi tu bukan masjid. Masjid juga, masjid juga, cuma terpulang pada pihak berkuasa. Terpulang nak membenarkan orang kafir masuk ruang mana, ataupun pihak berkuasa kata tidak membenarkan langsung, tak ada masalah. Sebab orang kafir ni tidak diharamkan masuk masjid jikalau diizinkan. Sekarang ni kalau pihak berkuasa kata izin orang kafir hanya ruang luar sahaja, pelancong nak masuk tengok, ruang utama tidak diizinkan, terpulang. Nak izinkan belaka pun terpulang. Ada ni. Kalau silap ada satu ketika tu mari hok kafir, hok pimpinan luar negara tu masuk sampai ke ruang utama solat, terpulang pada pihak berkuasa nak membenarkan. Faham tak ni? Kafir satu hal, memang dia berjunuk, pastilah dia berjunuk. Dia kata haram orang berjunuk berhenti dalam masjid, orang Islam. Ada ni. Dah lah kan masjid-masjid tu kan, orang kafir boleh masuk kan, cuma dia pakai baju jubah tu je. Dia pakai baju jubah tu untuk supaya bersopan tu je lah. Dia pakai jubah tu, dia tak tutup pun, nampak peha, nampak betis seperti juga. Dia pakai saja je. Dah. Kan pelancong-pelancong kan nak masuk tu, mana-mana masjid comel-comel tu memanglah dia membenarkan pelancong kafir masuk dalam masjid. Memang syarat tidak mengharamkan, tapi dengan keizinan daripada orang Islam. Berjunuk orang kafir tu betul tidak diharamkan. Haram atas orang berjunuk yang Islam. Sama juga membaca Al-Quran, haram atas orang Islam yang berjunuk membaca Al-Quran. Kafir tak haram. Tapi haram, tidak haram atau kafir ni dia bicara tidak haram dengan makna apa? Dengan makna kita tak wajib larang mereka. Adapun mereka buat perkara salah, mereka tetap ada hukuman di hari akhirat atas kesalahan yang dilakukan. Kira atas orang berjunuk baca Quran haram, atau orang berjunuk masuk masjid haram, maka dia kena seksa di hari akhirat atas kesalahan tu. Dan dia kata tak haram dengan bahawa kita tak wajib cegah dia. Ada ni macam ginilah, orang kafir dia makan siang hari bulan Ramadan, kita tak ada cara dia biar dia makan lah. Tapi dia di hari akhir dia kena seksa tu kerana makan siang bulan Ramadan. Ada ni. Sebab dia berdosa. Itu larangan agama. Dia orang kafir pun ada larangan tu. Makna dia sudut atas diri dia, dia baca Quran tu berdosa. Dia masuk masjid dan kena berjunuk tu berdosa. Dia kena seksa di hari akhir. Kata tidak diharamkan dengan bahawa kita tak wajib cegah dia. Ada ni. Kita tak wajib cegah dia makan siang bulan Ramadan, tapi jangan kita pergi makan. Dia kata pula. Tu panjang lah cerita situ tu. Sebab dia jumhur mazhab, orang kafir ni mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir ni ada juga tuntutan syarak. Kewajipan semayang, kewajipan puasa ada atas orang kafir ni. Dengan bahawa hari akhirah dia kena seksa kerana tak semayang. Hari akhir dia kena seksa kerana tak puasa. Seksa kafir lah.
kekal neraka selama-lamanya. Kan duduk sembahyang ada seksaan lain pula. Ini jumhur. Mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada. Tapi tak ada hukum hak lain. Dia tak ada kena seksaan hak lain. Tak ada seksaan hak lain. Tapi hanya cukup dengan kekafiran dia saja. Seksaan hari akhirah. Jumhur termasuk mazhab Syafi'i dah. Dia minum arak, seksaan lain. Dia berzina, seksaan lain. Dia berjudi, seksaan lain. Dia bunuh orang, seksaan lain. Dalam ayat innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab tu. Orang kafir dan menghalang akan jalan agama Allah, mana akan ditambah azab melebihi daripada azab kekafiran dia tu. Dia kafir kena azab dah, dia halang pula daripada jalan agama Allah. Macam Abu Lahab, seksaan tambahan. Abu Talib, dia tak ada lah seksaan kerana menghalang agama Allah, tapi dia seksaan kerana kafir. Abu Lahab, seksaan kafir, seksaan wasaddu an sabilillah, disekat tu jalan agama Allah, seksaan lain pula tu. Makna dia sekat jalan agama Allah, dosa lain, seksaan lain. Makna ada hukum juga atas dia. Lah. Ini hak jumhur mazhab. Tak semayang, seksaan lain. Hak dalam ayat ni hak qalu lam nakum minal musallin tu. Nahal salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ayat tu panjang. Kenapa dia ke sakar? Kerana dia tak semayang. Padahal dia orang kafir. Kerana tak semayang tu kena seksaan juga. Melebihi seksaan kerana kekafiran. Tu bicara hak bab masalah kafir ni kena hukum syarak ataupun tidak. Jadi terbalik pada persoalannya, hak haram atas orang berjunuk berhenti dalam masjid adalah orang berjunuk yang Islam. Orang berjunuk yang kafir, itu tidak ditegah lah. Tapi syaratnya nak masuk masjid mestilah dapat keizinan daripada orang Islam. Mazhab Maliki dia kata orang kafir tak boleh masuk masjid, melainkan kalau ada hajah, ada kerana. Sebagai contohnya, tak ada orang hak pandai nak baiki speka, contohnya lah, ni ada hajah, ada kerana, maka dibenarkan. Ada ni, tak ada orang hak pandai nak baiki hak ada masjid tu, kafir pun kafir lah. Tu mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i, tidur pun boleh, syaratnya diizinkan oleh orang Islam. Lah, biasa je. Tapi hak tu nampak macam kena hajah, kafir masuk baiki dalam masjid ya? Tapi mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Tapi isunya orang kafir tu berjunuk, tidak diharamkan. Hak haramnya orang Islam berjunuk yang diharamkan berhenti di dalam masjid. Macam mana? Kita di Terengganu kita tak ada dah. Macam masjid Kristen tu tak ada dah. Dia hanya di tepi-tepi tu kan masjid. Di ruang tengah tu je masjid dah. Mana tepi-tepi tu orang kafir ada dah. Tak perasan dulu. Ada dah. Ada dah. Cuma ruang solat dia sempit je kan. Ruang solat tu mungkin tak masuk. Ke boleh masuk kau? Baju ada? Baju ada tu makna ke baju tu untuk orang Islam hok pakai skirt. Ada lah ke? Mana orang bukan Islam pun boleh masuk juga. Tak ada masalah lah. Tapi berjunuk orang kafir tu, pasti dia berjunuk. Dan memang dia berjunuk lah. Memang dia berjunuk. Lepas tu boleh. Dia kata berjunuk haram berhenti dalam masjid orang Islam. Tu je. Dah kadang-kadang kalau kafir masuk masjid, kita lagi suka biar dia tengok keindahan dalam masjid. Dia masuk masjid kan, macam mana kalau Tuhan bagi dia ketenangan ke apa ke, dia lagi nak mengenali juga ni hak agama Islam ni. Contohnya ada ni, takut dia ada timbul di hati dia berkenan ke apa ke, baguslah, tak ada apa-apa Kalau kita sekat dia, kita tutup pula agama kita kepada orang bukan Islam. Kita bukalah. Macam mana?
Program tu ada orang kafir baca Quran lah untuk buka majlis. Orang kafir ada, tak apalah, kita baca Quran biar tengok macam mana. Kalau program tu program kita lah, tapi ada orang kafir. Mula-mulanya kita buka dengan baca Quran. Memang kita tengok keling, nampak tak menapah, nampak dia ni macam tak menapah, nampak dia mikir mana tak tahu. Wallahualam lah. Tapi mana kita perhati tengok kapi ni dia mikir warna. Sebab orang baca ni sedap pilih hak kori-kori dah ni. Hak baca Quran ni nak buka majlis tau. Tengok macam tak nampak. Senyap dah balik. Dah kelik kalau kita kata kau. Hati dia mikir warna. Mikir sedap ke mikir ni bacaan nak pukau aku ni barangkali orang mana tahu aku kapi. Tapi baguslah. Pilih tengok. Jangan orang kafir ni terkadang dia jadi minat nak mengenali agama Islam ni. Kenapa? Kerana dia dengar orang azan. Akhirnya dia pun masuk Islam. Kan ada kan dia cerita. Jadi saya ni jadi tertarik, timbul jadi nak kenal ni. Kenapa? Kerana dengar azan. Tu ada ni. Jadi kalau kafir masuk masjid, kemungkinan mana tahu hati dia jadi terdetik untuk mengenali agama. Tapi kita kena biar dia lah ada peraturan lah. Tadilah ada pakaian yang supaya tidak, bukan kata semua menutupi aurah, mana tutuplah sekodar-kodar dianya supaya menghormati tempat ibadah orang Islam, gitu je lah. Ada ni. Jadi hak haram orang berjunuk berhenti masjid haram atas orang berjunuk yang Islam. Itu tersambung hak mengelupah. Yang keenam, perkara yang diharamkan atas orang yang berjunuk. Dan barang yang haram atas orang haid dan nifas itu 11 perkara. Banyak lagi ni. 11 perkara ni, 6 perkara sama je lah. Mana? Pertama, haram atas orang haid dan nifas sembahyang. Maklumlah, mutlaqan, semata-mata, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kedua daripada 11 perkara, tawaf mutlaqan. Manapun mutlaqan, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Orang haid dan nifas haram tawaf. Tawafnya tidak sah. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Mazhab Syafi'i kita. Sebab mazhab Syafi'i kita, tawaf ni sama hukum dengan sembahyang. Tawaf sama hukum dengan sembahyang. Sembahyang syarat sahnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tawaf pun syarat sahnya suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hanafi, tawaf suci daripada hadas itu bukan syarat untuk sah. Suci daripada hadas kecil, hadas besar bukan syarat untuk sah tawaf dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Tetapi orang haid dan nifas tak boleh masuk Masjidil Haram. Ada kikok lain pula dalam mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i ni, orang haid dan nifas diharamkan tawaf dan tidak sah tawafnya. Apabila perempuan tu datang haid, macam ni dia nak mengerjakan tawaf? Tu sebagaimana orang khusus haji apa semula, dia ajar macam mana. Kadang-kadang dia makan ubat, macam-macam kaedah lah dia buat. Sebab apa? Sebab tawaf hukumnya seperti sembahyang. Tawaf seperti sembahyang. Cuma tawaf ni Allah Ta'ala menghalalkan bertutur bercakap. Sesiapa yang bertutur, maka jangan bertutur melainkan bertutur kebaikan. Itu je lah. Tapi tawaf di Baitillah hukumnya seperti sembahyang. Sembahyang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tawaf pun suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Ketiganya, menyentuh Al-Quran. Keempatnya, menanggung akan Al-Quran. Tu kita maklum lah tu. Kelimanya, membaca akan Al-Quran. Macam sebut dah terdahulu, membaca Al-Quran
dengan kosak Al-Quran. Sama macam orang berjunuk. Haram membaca Al-Quran jika dikosakkan dengan dia dengan membaca Al-Quran itu sebagai Al-Quran. Adapun kalau dia haid dan nifas, dia membaca Al-Quran bukan kosak Al-Quran, tidak diharamkan. Kosak apa? Kosak mengajar anak murid dia ngaji. Tu. Faham tak ni? Maka tidak diharamkan. Kita bicara dah berkaitan dengan haram atas orang berjunuk membaca Al-Quran jika dikosakkan dengan dia dengan membaca tadi tu akan Al-Quran. Sama juga dengan orang haid dan nifas. Haram membaca Al-Quran jika dikosakkan dengan dia dengan membaca Al-Quran tu akan sebagai Al-Quran. Sebagai contoh mudah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran. Orang haid orang nifas nak makan nasi ke nak apa ke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak kira? Al-Quran tu. Kata haram kan orang haid membaca Al-Quran? Haram. Dah dibaca Al-Quran bukan kosak Al-Quran, kosak zikir. Kosak bacaan yang disunatkan sebelum kita melakukan perkara yang bernilai pada syarak. Tu je lah. Bukan ni Al-Quran. Kalau dia baca Bismillah tu. Tapi kalau orang haid tadi nak makan nasi, di Bismillahirrahmanirrahim, kosak di hatinya membaca Al-Quran, haram lah. Satu huruf pun haram. Qaf. Dia niat sebagai baca Al-Quran, haram walaupun satu huruf. Ada ni. Tapi kalau orang haid tadi ni, orang hanifah, dia membaca Al-Quran bukan kosak Al-Quran, itu tidak diharamkan. Ni timbul ni dia kena temu duga. Kemudian dia kena baca Al-Quran. Kebetulan tanya temu duga dia uzur kedatangan haid. Jangan kosak Al-Quran. Kosak zikir. Ataupun tidak kosak apa-apa. Dia begini. Kita tidak ada sarif, dia panggil, tidak ada perkara yang menghalang kita daripada membaca Al-Quran, sebab kita tidak berhadap so. Kita baca je Al-Quran, hukumnya membaca Al-Quran walaupun tidak kosak Al-Quran. Kita nak kata tidak ada benda yang menyekat. Kita tidak ada junub, padahal kita tidak berhadap so. Di kita tidak ada perkara yang menghalang kita daripada baca Al-Quran. Contohnya hadap so junub. Kita baca saja Al-Quran, hukumnya membaca Al-Quran walaupun tidak kosak Al-Quran sekalipun. Ada pun pula ada sarif, ada benda yang menyekat. Mana? Kita berjunub, kita nak makan nasi, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran tu, hukum baca Al-Quran ke tak? Tak, di kita ada benda yang menyekat daripada membaca Al-Quran sebab kita berjunub. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi tidak akan dihukumkan baca Quran selagi tidak kosak Al-Quran. Kalau kita tidak berjunub, Bismillahirrahmanirrahim, tak ada Quran lah. Walaupun kita tak kosak Al-Quran pun. Sama dengan orang haid dan nifas. Selagi tidak kosak Al-Quran, tidak dihukumkan membaca Al-Quran. Seperti orang perempuan yang hafizah, haid dia 10 hari, 15 hari. Kalau dia tidak mengulangi Quran dianya, lepas daripada suci daripada haid itu, orang hafal Quran kan, dia tak nak tinggal-tinggal. Tambahan pula dia baru je hafal. Itu kata-kata haid. Kalau kata nifas, 40 hari, 50 hari, 60 hari. Macam mana? Dan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan kosak untuk jaga ingatan, supaya Al-Quran tu tak lupa. Jangan kosak membaca Al-Quran. Pada ni cuma ialah orang ni biasanya amal ni orang perempuan lah, dia hafal Al-Quran, masih dia uzur, dia mengulangi. Jadi orang tua dia pelik dah kamu kan uzur kan, tak boleh sembahyang haid, kamu mengulangi Al-Quran tu. Dia kata tepat ustazah tempat tahfiz dia tu kata boleh mengulangi, tapi cuma tak boleh hafal hak baru. Pula apa bezanya mengulangi dengan hafal hak baru? Quran belaka. Jadi tak jelas kenapa boleh mengulangi, kenapa tak boleh hafal hak baru. Jadi tak jelas hukum. Dia mengulangi untuk jaga ingatan.
maka dibenarkan, bukan kosak sebagai Al-Quran. Ada ni. Cuma jadi tak jelas hukum. Kenapa boleh mengulangi? Dia tak boleh semayang, dia haid, tapi dia mengulangi. Kenapa dibenarkan? Sebab dia bukan kosak Al-Quran. Oh, tak tahu tu orang tanding dia kosak macam mana. Dia bertanding, tunda malam esok malam lusa. Berapa? Qari'ah haid gitu. Tu wallahu alam. Cuba tanya orang hak duk tanding aku. Tapi orang duk tanding Al-Quran tu nampak tua-tua dah. Putuhik dah wali dah. Mana ke tahu? Dia putuhik dah kali. Ke macam mana? Muda dia. Ke takut dia makan ubat ke? Mana tahu? Kalau ikut jadual ni mari hit dah dia makan ubat. Kemungkinan lah, wallahu alam lah. Tapi tadi je lah, selagi tidak kosak membaca Al-Quran, orang berjunuk sama, orang haid nifas sama, tidak dihukumkan membaca Al-Quran, maka tidak diharamkan. Atas orang berjunuk, sekarang ni atas orang haid dan atas orang nifas. Keenamnya, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya. Dia haid, dia pakai paper pula dah. Paper dah. Bukan model. Bukan paper budak. Model hifazah. Mana hifazah dia model dia tu. Lama dah tu. Mana rejak. Masuk masjid bukan setakat rejak ni. Kemungkinan bertitik, maka hukumnya haram. Dia melintasi masjid. Melintasi, bukan berhenti. Dia melintasi. Dia nak masuk satu pintu kepada satu pintu, tapi dibimbangi darah haid tu mungkin bertitik, maka hukumnya haram. Dia melintasi dalam masjid. Tapi kalau tidak takut bertitik, sama macam orang berjunuk lah. Orang berjunuk kan boleh melintasi, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Ubur dia panggil. Dibenarkan kepada orang berjunuk melintasi, dan dibenar juga pada orang haid dan nifas melintasi, jikalau tidak takut bertitik dengan bahawa hak dia pakai tu, hak model yang baru. Kalau takut bertitik, hukumnya haram melintasi walaupun kebetulan tidak bertitik sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.